Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam yang mulia ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 268, yang mana kata Allah taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah, tuan-tuan? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ni, tuan-tuan, akan sentiasa menjanjikan kepada kamu akan kefakiran. Lebih parah lagi, syaitan ni menjanjikan kamu kefakiran dengan apa? Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kamu ini melakukan kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, Allah Ta'ala tunjukkan rahmatnya kepada kita. Allah pula janji sebalik. Allah tak janji macam syaitan buat. Allah janji apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Manakala Allah Ta'ala pula menjanjikan ke atas kamu akan keampunan dan juga kemuliaan. Dahlah kamu buat dosa, kamu buat benda-benda yang Allah larang, kamu buat fahsya, Allah kata, jangan risau, aku ampunkan dosa kamu, bahkan kemuliaan aku bagi pula. Sebab apa? Sebab mereka ini tubu ilallahi taubatan nasuha. Dia jadi orang yang bertaubat sungguh. Itu sebabnya orang yang buat dosa, tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh nak kata kat dia, alamak, dia ni buat dosa, alamatnya neraka lah tempat dia. Kita ni cepat menghukum. Kita tengok orang tu berlakon, kita kata, ini geng-geng ni neraka lah ni. Bang, kadang-kadang dia orang lebih baik daripada kita. Kita yang geng masjid ni belum tentu jadi sebaik-baik macam dia orang. Tengok dulu antara yang Allah tunjuk lah, tuan-tuan. Nak bagi tahu kadang-kadang kita ni cepat menghukum. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah. Hidayah ni milik Allah. Datuk Syarifah ini, siapa tahu yang dia bela anak yatim lebih daripada 20 orang. Nampak? Kita yang geng masjid pun tak buat kerja tu. Bahkan nampak geng orang jual keropok, kita halau macam tu je. Pakai kopiah, pakai jubah, elok lah tu. Halau. Sedangkan ada orang lebih baik daripada itu. Kita duk kata, Masya Allah, ni geng-geng Maharaja Lawak ni, Masya Allah, kerja dia lawakkan orang. Oh, sedap kita. Ini semua geng-geng lara, neraka. Sedap kita. Maklumlah kita sah pertama dan sah kedua. Ini yang dikata Imam Al-Ghazali, ghurur. Orang yang akan dihisap oleh Allah kerana tertipu dengan amalan yang banyak bagi dia. Orang yang alim akan dihisap kerana dia rasa dia alim, padahal dia tak alim pun. Walaupun dia alim, tapi sombong, apa pedah Itu sebabnya kena ingat. Tengok apa nama Yus Maharaja Lawak, tuan-tuan, Allah, siapa tahu yang dia ni bagi duit yang dia gunakan, yang dia dapat daripada hasil buat lawak, hasil TV, hasil tu, hasil ni, bagi Mahat Tafiz dekat Perlis, kat kampung dia. Sampai kawan-kawan dia Maharaja Lawak yang lain sekarang ni dah join geng-geng masjid. Dia panggil geng masjid, something like that, lupa dah, tuan-tuan. Tapi geng masjid, dia buat forum, dia hidupkan masjid, dia orang datang. Bayaran dia orang tak berkira dah. Dia tak ambil lah ikut harga buat lawak dekat stadium apa, tak. Dia
Kita pulang, berapa masjid nak bagilah. Mana ada artis nak buat macam tu. Dia pergi, dia buat habis budak-budak datang. Tuan-tuan, dia orang tu dapat, dia taubat sebab apa? Sebab tengok masa hari kebumi Yus, terkejut tuan-tuan. Saya tak mau sebut nama-nama tu, tapi ramai kata, ustaz, dulu saya tak semayang, bila tengok Yus, hari pengebumian Yus, saya balik ustaz, menangis-nangis, bertaubat, terus jaga semayang. Tengok. Bagi balik tengok Allahu Rabbi. Penuh orang tuan-tuan, penuh masjid. Sampai geng-geng Maharaja Lawak ni tanya, kenapa engkau orang ni apa kaitan dengan, kan orang pakai serban, ni Maharaja Lawak pakai serban datang buat apa? Budak-budak Maharaja serban ni. Kata Uncle Yus ni lah yang bagi setiap bulan kat kami, kat sekolah kami. Uncle Yus ni lah yang kau dia dapat anugerah apa-apa daripada menang itu, menang ini dalam TV. Sebahagian untuk kami dah ada dah. Jadi apa salahnya kami ni satu sekolah bacakan 30 juzuk untuk beliau. Allahu Rabbi. Bang, kita tak sampai macam dia. Tu sebab jangan tutup orang, jangan tengok ini orang, cepat kita menghukum. So satu. Apa nama abang yang meninggal dunia dekat Hijir Ismail. Pelakon tu Ismail apa? Ismail Tambi. Ismail Cik. Ismail Din. Itu sampai hari ni orang ingat. Dia pergi sebelum tu, dia bawa isi pertama. Pergi kali kedua, tahun seterusnya bawa isi kedua. Tengah sujud dalam Hijir Ismail, bang, berlakon bang. Dalam berlakonan apa dia tak buat? Dialah lelaki yang sejati. Dialah lelaki paling jahat. Dialah lelaki segala lelaki ada. Ada satu dia lakonan lelaki playboy. Nama pun. Tapi tuan-tuan, orang yang jaga semayang, tengok, meninggal dekat tempat yang mulia, tengah sujud dalam Hijir Ismail. Bang, kita belum tentu bang. Itu sebabnya jangan kita melihat orang dengan mata yang hina. Sebab Allah bagi tahu, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah ampunkan kamu banyak mana dosa kamu, aku ampunkan dosa kamu. Tu satu benda yang saya nak kongsi. Itu baru sikit, baru mukadimah tuan-tuan. Isi belum lagi ni. Ni buku apa nak habis ni? Yang isi itu tu fakir. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah janjikan keampunan. Ni sekarang nak bincang yang syaitan janji ni tuan-tuan. Asyaitanu ya'idukum maghfirah. Asyaitanu ya'idukum al-faqra. Syaitan menjanjikan akan kefakiran. Apa maksud fakir? Tuan-tuan, kita selalu bila sebut tentang fakir, kita akan cakap fakir tu sebab saya ni naik kereta kecil. Apa maksud fakir? Saya duduk rumah ni ustaz, rumah flat, saya duduk rumah apartment. Saya bukan duduk rumah yang kawasan banglo macam rumah Datuk K dan sebagainya. Tak, saya orang miskin ustaz. Miskin bukan pada material saja. Allah justifikasikan miskin lil fuqara wal masakin. Fakir, miskin tu dalam Al-Quran bukan nak menghina kita, tapi nak bagi tahu kepada kita mereka ni layak dapat zakat daripada duit yang kita bagi. Fuqara satu geng, miskin satu geng. Fakir satu hari dia perlukan RM10, tapi dia hanya mampu dapat RM3, RM7 dia kena jimat. Itu fakir. Miskin siapa? Miskin dia perlukan RM10 sehari seorang, tapi dia mampu dapat RM7, 3 lagi dia kena jimat cermat. Itu miskin. Fakir satu kumpulan, miskin satu kumpulan. Untuk apa Allah justifikasikan? Kenapa Allah? Ini kasta kan? Bukan. Orang tadi kata tengok Islam. Dalam Quran kata fakir miskin. Apa ni kasta-kasta ni? Ada orang kaya, ada orang miskin. Bang, dia klasifikasikan nak bagi tahu siapa layak zakat, siapa tak layak. Nampak? Kita bagi zakat salah. Dalam mazhab Syafi'i, dia anggap apa yang kita bagi tu tak dikira zakat, tetapi dikira sedekah ammah. Contoh, saya bagi pada haji. Zakat haji, ambil ni zakat ni. Berapa? RM500. Zakat pendapatan saya 2018. Ambil haji, ambil. Tak tanya dah haji ni kaya ke tak? Memanglah datang naik kereta Honda Cup, motor Honda Cup. Hak tahun 70-an punya, tapi mahal sebenarnya. Balik rumah tu dia BMW ada 3 jenis. Kereta kebang dia tak ada, yang lain semua ada. Dah silap bagi. Yang saya bagi 500 tu wajib bagi balik, kata Imam Syafi'i.
Yang tadi macam mana? Anggap sedekah. Boleh nak minta balik? Boleh kalau berani. Malu, tak malu pergi minta. Siapa suruh kau pergi bagi? Itu sebab kita ada pusat zakat. Kita ada lembaga zakat. Untuk apa? Untuk bagikan pada orang yang layak. Tu Allah bandingkan, bukan untuk bezakan, oh kau kaya kau miskin. Tak. Selalu kita letakkan kepala, oh orang fakir ni, kita ni kalau datang orang perempuan, ialah pakai tudung tu kita nampak lah, pakai apa? Pakai telekung biasa-biasa je. Siap ada jenama travel lagi kat belakang tu. Hak pergi umrah baru ni pakai. Oh kalau yang kaya siapa? Oh yang jenama belakang dia Siti Khadijah. Berapa tu harga dia? Berapa kak? Orang kata mahal. Saya tak tahulah, tapi rasa taklah mahal. Dia banyak sponsor program agama. Baguslah tolong orang Islam kita kaya. Tak, biar kaya tuan-tuan. Orang Islam dia kena kaya. Kalau orang Islam miskin, siapa nak sponsor kita banyak-banyak ni? Program agama, masjid dan surau dan sebagainya. Kita tu nampak, oh fakir tu sebenarnya fakir tu luas tuan-tuan. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Az-Zahabi juga menjelaskan, yang dimasukkan fakir tu juga besar maknanya. Yang syaitan janji tu, sehingga dia jelaskan wa ya'murukum bil fahsya, buat maksiat. Fakir, apa maksud fakir yang pertama? Al-faqru fil ilmi. Kita jadi fakir dengan ilmu. Kita tak ada ilmu tuan-tuan, itu yang syaitan nak. Sekarang ni orang duk bergaduh tentang apa? Tentang bumi flat tak flat. Tu ilmu lah tuan-tuan. Malu tuan-tuan. Oh ini ke Islam? Tengok. Itu sebab orang Islam kena belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kamu tak tahu, jangan main redah aja. Nampak? Tengok Islam tu cantik. Kita tak tahu jangan cakap tentang bumi ni. Tanyalah orang yang biasa tahu, yang belajar tentang bumi ni. Tanya orang sains-sains, dia tahulah tu. Astronomi punya orang. Tanya. Kalau Datuk Syekh Muzaffar lagi lah, dia naik terus, tengok dah bumi tu. Kita tengok tapi kat mana wallahu alam. Mimpi je lah. Tanya kepada pakar. Macam saya, bidang saya babi. Jangan panggil ustaz babi sudah. Saya buat kajian saya, bidang saya babi. Saya kaji vaksin, saya kaji ubat-ubatan yang ada babi, DNA babi. Semua tu bidang saya tu. Saya kaji, tapi saya tak pandai sains. Saya belajar dengan siapa? Saya belajar dengan kawan-kawan daripada sains. So, saya buat artikel, saya buat penulisan, saya buat kajian, saya kena kaitkan dengan orang-orang sains. Orang sains yang akan bagi tahu, ustaz, DNA babi ni diguna begini. Dia orang yang akan buat analisa tentang dari sudut saintifik. Oh, maknanya babi tu ada. Tapi bukan semua genetik dia saja. Contoh, lembu transgenik. Baru ni saya bentang dekat Majlis Fatwa Negeri Selangor. Habis mufti pun tanya, banyak benda tanya. Sebab benda baru tuan-tuan, sekarang ni tengah tersebar. Inilah nak bagi tahu tuan-tuan, kita ni duk sibuk bergaduh benda tak faedah tuan-tuan. Bergaduh apa? Nak zikir pakai tasbih tak tasbih. Aku geram betul tu. Banyak lagi benda lain kau nak bincang tuan. Nak tasbih ke tak pakai tasbih? Kau nak pakai, tak mau pakai sudah. Nak pakai tasbih silakan. Tak nak pakai sudah. Sekarang ni orang pakai yang apa? Picit-picit tu. Tah. Apa tu yang 2 rial dekat Mekah tu? Kena tipu dengan Arab 3 rial. Begitulah cerita dia. Dia 1 rial atau 2 rial je. Kan nampak kan? Nampak 1, 2, 3. Elok, boleh pakai. Tak salah. Cuma yang jadi haram tu, haram li ghairi, bukan haram benda tu. Haram tu sebab apa? Haram tu sebab kita bila dah ada number tu tunjuk pula gaji. Berapa banyak dah zikir hari ni? Tak banyak ustaz. Adalah lebih kurang 99. Allah teruk betul, neraka lah. Oh teruk neraka kat orang. Kenapa? Tu tunjuk ni zikir, tengok berapa? Tak berapa nampak lah mata tu. 49999. Aduh, 49,000 tak bila punya zikir wallahu alam. Dekat nak tunjuk kau orang. Haba'an mansura, sia-sia. Kita ni duk gaduh batu je. Orang kafir tuan-tuan, dia kaji ni lembu ni macam mana nak bagi lembu ni banyak. Ni sekarang ni terbaru ni nak bagi tahu. Orang bukan Islam ni kaji sampai peringkat nak buat daging burger dah tak pakai daging dah. Dia ambil stem cell. Dia ambil dia kambing punya sel. Dia gunakan teknologi moden. Daging tu jadi daging. Tak payahlah. Kambing sembelih tak payah. Kambing elok-elok hidup. Kita ambil sel dia hidupkan lembu tu. Baru ni kita meeting halal. Kata macam ni halal ke tak? Sel ni ambil
kambing tu hidup lagi. Kena bincang dalam fatwa pula. Benda baru. Genetik ni dah lama dah ada kat China, dah ada kat Amerika Syarikat. Lembu datang, sebiji lembu. Tapi lembu hari ni tak cukup susu. Kita jadi susu mahal ni sebab susu tak, jadi maka dia lahirkan lembu transgenik. Apa lembu transgenik? Lembu yang banyak susu. Lembu ni dia punya susu dia terhad. Yang paling banyak susu dalam banyak-banyak binatang adalah babi. Kan marah pula orang kata, apa ustaz sebut babi banyak sangat? Dah apalah, itu dia aku boleh sebut pun. Nak sebut khinzir tak berapa nak babi sangat. Khinzir tu bahasa Arab, babi tu bahasa Melayu. Itu je lah. Bagi orang faham sikit. Babi, nak kata makanan kita banyak isu-isu ni. Babi. Tuan-tuan tengok. Babi paling banyak susu. Sebab dia ada banyak. Sekali keluar anak, maksimum boleh mencecah 12. Ada yang sampai 13, ada yang kata sampai 18. Sebab kita tak pernah pelihara babi, dia tak tahu berapa banyak. Tanya geng-geng yang pakar. Ada seorang profesor babi dekat UPM, dia kata boleh sampai 18 pun ada. Tengok profesor babi. Saya tak terima waktu tu. Panggil dia profesor mengkaji babi. Saya ustaz kaji babi, hukum babi. Panggil ustaz babi. Ada seorang ustaz babi dekat UKM, korang asam tuan-tuan. Aku tak redha tuan-tuan. Aku tak nak dinamakan itu. Tapi nak macam itu bidang saya. Saya terpaksa. Itu bidang jihad saya tu. Masuk dalam halal negara, kebangsaan, halal negeri Selangor. Terpaksa kita terlibat untuk kaji tu. Macam mana ni babi yang ada kecil-kecil ni dalam produk-produk semasa ni. Bang, tengok orang kafir buat. Dia ambil lah gen babi tu masuk dalam ibu. Dia menggunakan teknik moden, apa nama, bioteknologi moden, maka lahirlah lembu baru yang dinamakan lembu transgenik. Lembu tu susu banyak. So halal tak lembu tu? Tu bincang muzakarah fatwa Selangor baru ni. Dia orang bincang-bincang, memang tak boleh lah. Mufti pun cakap memang tak boleh lah. Daripada asal babi, maka babi tu dapat detect lagi. Ambil lembu yang baru tu, lembu transgenik tu, ambil, masuk lab, ada DNA babi kat situ. Tapi lembu, sebiji lembu. Itu bila ada setengah ustaz pula ceramah-ceramah, dia kata, tuan-tuan, bila bercampur DNA babi dengan DNA lembu, maka akan nampaklah bentuk-bentuk babi pada lembu tersebut. Nampak sangat bongok. Tu sebab dia kena tanya orang pakar. Saya tak boleh nak cakap kecuali saya tanya orang pakar tu dulu. Dia ustaz, sama ustaz, lembu sebiji. Yang boleh membezakan dia babi tak babi, kod dia. Nak tahu kod, kena ambil dia punya DNA, masuk dalam lab, kita akan dapat tahu daripada lab. Menerusi PCR apa semua tu. Tu nak bagi tahu dengan Allah, orang kafir buat. Nak bagi siapa makan? Orang Islam makan. Kita orang Islam duk gaduh benda-benda kecil tu, sebab saya kata jangan, rugi tuan-tuan. Vaksin daripada China. Vaksin daripada ni, baru ni kami buat, saya dapat dana daripada kerajaan buat kajian tentang vaksin halal. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, Allah. Kawan saya Prof Arina, dia pergi ke Prof Nurina, dia pergi ke Korea, ke Taiwan. Orang kafir kaji tentang mazhab fiqh yang membenarkan haiwan-haiwan selain babi. Yang dia punya kesan dia lebih kurang macam kan vaksin ada daripada babi kan. Dia kata disebabkan ada babi ni lah penjualan vaksin jadi jatuh, drop. So nak naikkan balik kena cari alternatif lain. Cari haiwan yang setara, yang lebih kurang. Bawah daripada babi apa dia? Tikus. Dia orang kaji punya kaji, oh rupanya ada dalam mazhab fiqh 4 mazhab ni, mazhab Maliki kata harus tetapi makruh hukum makan tikus. So ambil tikus jadikan base kepada vaksin pula lagi ni. Vaksin tikus lah pula sekarang. Dah pening kepala tuan-tuan. Tengok orang kafir kaji terus. Kita duk kaji, ya Allah. Duk gaduh bab wuduk tak selesai-selesai. Duk marah kat pakcik-pakcik semayang mazhab kursi tak kursi. Ni pakcik semayang kursi tak kursi. Duk risau pakcik-pakcik punya lah, risau macam mana ni ustaz. Dah 10 tahun pakcik semayang atas kursi. Tiba-tiba ada ustaz kata tak sah. Abang jangan tak sah terus. Tengok macam mana kemampuan pakcik tu. Ada pakcik dia boleh berdiri, ada pakcik tak boleh. Jadi jangan pukul rata. So detailkan sikit-sikit. Apa-apa pun balik kepada doktor pakar dan kepada orang yang sakit tu. Dia tahulah macam mana. Yang penting kita cerita betul-betul. Jangan tu tak sah. Oh sedih orang tu tuan-tuan. Tu dia panggil al-faqru fil ilmi. Fakir dalam ilmu. Bidang agama pun kita kena belajar, bidang dunia pun kita kena belajar. Tu sebab Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam bab tanaman kan, Nabi kata kamu lebih tahu bab-bab tanaman ni, kamu lebih tahu tentang dunia. So carry on, teruskan. Tu yang Nabi belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Tanam pokok tamar, lahirlah namanya tamar ajwah.
Tu Ajwah. Tu cerita Ajwah asalnya. Banyaklah riwayatnya, tapi tak apalah. Ajwah. Tapi yang Nabi suka, buah tamar yang Nabi suka pun tu. Yang Nabi suka pun tu. Ha? Hamda? Keluar tak keluar je suara apa? Rutop. Buah tamar rutop Nabi suka. Rutop ni dia separuh masak, separuh tak. Itu memang Nabi suka. Sebab rutop ni dia tak mahal sangat. Dia sedang-sedang. Dia nak kata mahal tak, murah pun tak. Cantik je. Tu Nabi punya makanan. Tuan-tuan perempuan, itu yang pertama. Al-faqru fil ilmi. Yang kedua, syaitan ni janjikan apa? Al-faqru fil akhlak. Kita akan jadi fakir akhlak. Apa maksud fakir akhlak? Kita akan tak ada akhlak. Kita ada ilmu, tapi akhlak tak ada, maka kita macam tak ada ilmu. Jahil lah. Antara akhlak, dia jadi sombong. Disebabkan pangkat, disebabkan ilmu, disebabkan kekayaan, dia jadi sombong. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Bang, nak sombong apa bang kita? Saya pun tak tahulah kita nak sombong apa yang hebat sangat kita ni, saya tak tahulah. Saya ingat ada satu kata-kata ulama besar. Kamu nak sombong apa? Kharajta min makanin mahin. Kamu khuliqta min ma'in mahin. Disebut kamu dicipta daripada air yang hina. Kharajta min makanin mahin. Kamu keluar daripada lubang yang busuk. Wa dakhalta min makanin mahin. Dan masuk pula dalam lubang yang busuk. Nampak? Wa kharajta marratan thalisatan min makanin mahin. Kamu keluar pula daripada lubang yang busuk. Wa satadkhulu fi makanin mahin. Dan kamu akan masuk balik dalam lubang yang busuk. Allah. Cerita di lubang busuk je. So apa hebatnya kamu ni? Oh, pangkat besar. Bang, kamu daripada mana asalnya? Min aina khuliqta. Kamu rasa kamu hebat? Kamu daripada air yang busuk, kata, yang hamis. Mahin ni hamis. Kamu daripada air yang hamis. Allah bagi tahu dalam Quran. Air yang hamis tu bukan turun daripada syurga pap jatuh sebiji, tak. Keluar daripada kemaluan lelaki yang busuk, yang hamis. Jangan tanyalah hamis ke tidak, sendiri mau tahulah. Kemaluan lelaki yang hamis masuk ke mana? Masuk dalam kemaluan perempuan yang hamis. Keluar pula daripada kemaluan perempuan yang hamis dalam bentuk baby pula. Tadi air. Keluar dalam bentuk baby. Bila dah tua ataupun tak sempat tua, meninggal dunia, kamu masuk mana? Masuk pula dalam lubang yang hamis, bau tanah. Maknanya kita tak ada apa, tuan-tuan. Tak ada apa. Itu sebab muslimin muslimat, kita jangan jadi sombong dengan apa yang kita ada. Kita jadi sombong dengan ilmu sebab kita rasa kita pandai sekali. Tak boleh, tuan-tuan. Malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan malu dengan Abdullah bin Umar. Siapa mereka ni, tuan-tuan? Ini bukan orang-orang biasa, tuan-tuan. Abdullah bin Umar merupakan anak Umar bin Khattab. Abu Hurairah pula merupakan ahli suffah yang sangat dikenali. Siapa ahli suffah? Yang duduk dengan Nabi sentiasa, hafal segala hadis Nabi SAW. Asalnya dia bukan yang orang yang kuat ingatan. Dia jumpa Nabi, minta izin Nabi, doakan dia. Nabi doakan dia di atas selendang Nabi yang warna putih. Nabi doakan, ya Allah, kau bagikanlah ingatan Abu Hurairah ini sekuat kain putih ini yang menerima debu, yang menampakkan debu. Allahu Akbar. Mula saat itu kata Abu Hurairah, ma nasitu say'an min kalami Rasulillah azza wa jalla. Aku tak lupa dah. Tak lupa walaupun satu huruf daripada kata-kata Nabi Muhammad SAW. Ingatan dia sangat kuat, tapi dia tak menulis. Tuan-tuan, orang datang jumpa sahabat Nabi, jumpa dengan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku dengar cerita kamu yang paling banyak. Ni sahabat-sahabat yang akhir. Ada yang kata ia adalah muka tabi'in, orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Just nak buat kajian, bertanya. Wahai Abu Hurairah, aku dengar cerita kamulah yang paling banyak meriwayat hadis Nabi Muhammad SAW dalam kalangan para sahabat sekalian. Apa jawab Abu Hurairah?
bukan aku. Tetapi pergilah berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab kenapa jumpa Abdullah bin Umar? Dia ni bukan saja hafal, tetapi dia tulis segala hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, hebat, tuan-tuan. Orang ni pula pergi jumpa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, makamnya di mana? Makamnya di Syria. Sekarang ni dah hancur dah. Dia tepi Khalid bin Walid. Mereka meninggal di Syam. Meninggal, sekarang ni kubur mereka tu hancur kerana bom. Perpecahan berlaku antara umat Islam dengan umat Islam. Hari habis kesan sejarah. Ini yang Yahudi suka sangat, tuan-tuan. Jumpa Abdullah bin Umar. Bila jumpa Abdullah bin Umar tu, tuan-tuan, apa kata Abdullah bin Umar? Kau jangan tanya aku. Ada lagi yang lebih hebat. Siapa dia? Kau pergi jumpa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Patah balik pergi jumpa Abu Hurairah. Sahabat apa ni, orang tanya, ya, kenapa pula jumpa dia? Dia suruh jumpa kamu, kamu jumpa dia. Oh, dia lagi hebat sebab dia hafal hadis Nabi. Angkanya lebih kurang sama macam aku, tetapi dia hanya hafal, dia tak tulis. Allah. Maknanya siapa yang lebih hebat? Yang hafal tak salah dan tak tulis. Oh, ini lagi hebat. Aku tulis dan aku hafal. Mana hebat lagi yang tak hafal tu, yang tak tulis. Kau pergi jumpa dia. Tuan-tuan, saling hormat menghormati. Allah. Tengok. Aku tak alim, yang tu kata aku tak alim. Lah, jumpa macam tu lah. Kita, tuan-tuan. Pandangan siapa? Ustaz tu. Masya Allah, sesat. Sesat tu ustaz tu, tuan-tuan. Apa ustaz tu kata, oh tak betul, ustaz tu ngaji dia tak habis sebenarnya. Jangan kata gitu, tuan-tuan. Setiap orang ada kepakaran masing-masing. Ustaz Azhar Idrus tak ada BA pun. Bukan belajar dekat Mesir, bukan belajar kat Maghribi, bukan belajar kat Jordan, tetapi Masya Allah alim dia, tuan-tuan. Ustaz Azhar Idrus. Betul tak? Ustaz Kazim, Masya Allah, bukan belajar kat Universiti Al-Azhar, tetapi Masya Allah dia ada ilmu. Kita belajar daripada ilmu dia. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah, Masya Allah, ilmu dia tinggi. Kita belajar cara Dr. Zulkifli Al-Bakri. Setiap mereka ada kekuatan masing-masing, tuan-tuan. Ustaz Haslim Bollywood ada kekuatan dia. Tak boleh kata apa ni, ni sijil. Jangan tanya sijil. Sijil tu hanya sebagai apa? Sebagai alat untuk mentadbir saja. Kalau nak jadi menteri kena ada BA lah. Kena sebab kita letakkan budak-budak BA, budak-budak kat universiti kena ada BA. Saya lah punya pandangan. Kalau saya Perdana Menteri, saya wajibkan begitu. Tapi mungkin tak kot jadi Perdana Menteri. Sebab saya universiti, saya selalu pesan pada pelajar-pelajar saya, tuan-tuan, adik-adik, tolonglah. Kalau malas macam mana pun korang ni belajar, tolonglah dapatkan CGPA korang tu tak kurang daripada 3.0. Tolonglah. Saya selalu pesan. Tahu tak sebab apa? Sebab nak mudahkan korang minta kerja. 3.0 insya-Allah mudah dapat kerja. Dapat kerja, dapatlah gaji BA. Gaji grade 41 kalau kerajaan. Saya suruh budak, takkanlah orang yang buatkan dasar. Tak ada. Itu tak betul. Bagi saya tak betul. Saya cakap, saya ahli akademik, saya perlu cakap benda ni. Berapa saya nak takut, betul tak? Kita betul, kita sokong. Salah, kita tegur. Mana saya bagi tahu, saya cakap dalam surat khabar, tak ada masalah. Maka kita kena perbetulkan benda tu, tuan-tuan dan puan. Sebab kesian budak-budak ke universiti tu, bukan main dia orang belajar tinggi-tinggi. Ya. Akhirnya kerja BA. Ni ada anak murid saya seorang. Dah ada BA dah 4 tahun. Sekarang ni kerja gaji diploma. Sebab tak ada kerja. Dia kerjalah apa yang dia mampu. Jadi tu sebab ni tuan-tuan dan puan. Tak apa. Kita kena tahu apa yang sepatutnya kita tahu. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan sombong dengan apa yang kita ada. Harta, ilmu akan jadi sombong. Kita nak salahkan orang, tak betul. Harta, kita akan jadi sombong. Sebab apa dia sombong? Oh, yalah, saya ni gaji banyak. Dia tak payah, gaji tu sekejap je. Pangkat, lagilah tuan-tuan. Pangkat tak lama. Ya Allah, tuan-tuan. Dulu menteri, sekarang dah tak menteri dah. Betul? Dan yang geng dulu menteri, Masya Allah, 10 tahun jadi menteri, tuan-tuan. Saya ingat lagi geng-geng menteri nak jumpa pun payah. Padahal saya ni ahli akademik, selalu terlibat dengan kementerian-kementerian. Kita ni, saya pula jenis bukan pergi jenis berulur ke tangan. Tak, memang tak lah. Saya jauh. Biarlah ada orang nak salam, pergi berebut salam, biar ada orang salam. Biar ada orang salam. Susahnya nak salam, ya Allah, orang jaga. Sekarang mudah.
Ada je kat tiang-tiang surau dan masjid sekarang. Bagus kan? Ada hikmah. Mereka tak jadi menteri lagi, bermuhasabah dan jadi geng masjid. Dulu tak datang masjid, sekarang dah datang masjid. Bagus. Yang dilantik, jangan lupa pula, dulu datang masjid, sekarang tak datang pula. So kena bermuhasabah semua. Kena ada lah. Tu kita kena pandai-pandai lah. Tapi tuan-tuan puan, pangkat sekejap je. Pangkat sekejap je. Jadi jangan kita sombong dengan pangkat yang ada. Pangkat sekejap je. Jangan kita jadi, sebab saya pangkat ada. Kadang-kadang dekat pejabat-pejabat tu kan, Allah, besar tuan pangkat dia orang. Besar. Tapi bila pencen, adakah dia akan bawa pangkat tu? Tak ada. Tak ada. Pencen ada. Pencen je lah ada. Tu pun separuh suku kali-kali. Nak sombong apa? Kalau kita berkawan atas dasar pangkat, pangkat akan pergi. Tapi kalau kita berkawan atas dasar kerana Allah, itulah persahabatan yang sebenar yang Nabi SAW ajar kepada kita. Susah kita bersama, senang pun kita bersama. Itu penting. Tuan-tuan dan puan dikasih sekalian. Cuba tak payah sombong dengan pangkat. Pangkat hanya sementara je. Ni kadang-kadang pergi Mekah pun saya bawa jemaah tuan-tuan, pergi umrah, pergi apa kan, pergi haji. Kadang-kadang sedih juga tengok gelagat masyarakat kita ni. Dia pergi bezanya package yang ni package 40,000, yang tu package 60,000, yang tu package 90. Ada yang satu lagi tinggi, yang tinggi sekali tu 159,000. Allah, tuan-tuan, kadang-kadang orang, dialah jemaah-jemaah, orang makcik-makcik, pakcik-pakcik, dia tak nampak, dia main masuk je lah tuan-tuan. Dia main makan je, tengok sedap betul makanan kat sini. Dia tak tahu yang itu package 60,000. Yang dia punya package muasasah, dia sesat. Nak mau macam mana dia masuk je, kira apa? Dia kata, nampak kan TH kata contoh. Ini geng kita. Makan lain macam. Dia kata, daging bakar. Dia makan-makan, ada orang kata, ni makcik ni datang dengan package ke? Dengan tabung haji. Tabung haji ni ada banyak makcik. Makcik ni bayar ke tak? Bayar. Berapa? 9,000. Sana makcik. Ini bukan tempat makcik. Tak boleh lah kita bang. Terasa hati orang tua tu. Saya dah tengok depan. Dia dah pegang lauk. Menangis saya tuan-tuan. Pegang lauk, letak balik. Jalan. Saya ambil makcik. Jalan. Saya tegur haji tu. Jangan cakap macam tu. Biar dia makan dulu. Tak apalah saya tak makan. Saya ketua, biar dia makan. Tak ada masalah, biar dia makan. Saya tak makan pun apa. Bang, apa nak hebat sangat kau makan? Allah, kat Mekah bang, apa yang ada rezeki Allah, betul tak? Yang kau sambut sabil-sabil tu apa benda? Pangkat besar sambut sabil, apa cerita? Pergilah beli susu sendiri. Bukan main siap bawa apa? Selendang lagi tahan. Padahal pakai package 60,000. Tahan lagi duit sabil. Air sabil tu. Bang, jangan gitu. Kita ni manusia bang. Ada kala kita akan susah dan ada kala kita akan senang. So, ingat, pangkat bukan segala-galanya tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tu yang kedua. Al-faqru fil akhlaq. Akhlaq ni macam-macam lah. Banyak cerita akhlaq ni. Yang ketiga, al-faqru fil ata'. Dia jadi kedekut dalam pemberian. Fil ata'. Ni syaitan nak ni. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Dia jadi kedekut. Kedekut apa? Kedekut untuk memberi sedekah, amal jariah. Macam masjid kita nak buat, nak bagi sedekah, kita nak bagi derma, kita jadi berkira. Tapi kalau pergi ke pavilion, Masya Allah, bayar parking tak ada hal. Sikit, biasalah nama pavilion. Tak ada, jangan risau, jangan fikir bab parking tu. Kalau takut nak parking, jangan datang pavilion. Sedap dia. Tuan-tuan, kita bagi laluan untuk azan, kita sambung selepas ini.
Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang al-faqru fil ata', dia banyak. Ada orang dia berkira tentang zakat. Tuan-tuan, zakat ni dia tak adalah banyak. Cuma dia ada beberapa zakat yang kita kena selesaikan. Pertama, selalu orang dia ingat, oh zakat tu ialah zakat fitrah. Zakat fitrah ni Ramadan je sikit punya kerja. Sikit je tu. Yang ditekankan zakat ternakan. Yang ditekankan zakat simpanan. Macam kita di Selangor, zakat simpanan kita lebih kurang 14,800 lebih kurang gitu. Dia dekat-dekat lebih kurang macam wilayah juga lah. Wilayah pun lebih kurang 14,700 something. Satu akaun ada 14,000, ada 15,000 wajib zakat. Itu satu akaun. Kalau banyak akaun kita, ada ingat, oh tak apa, mujur ustaz cakap awal-awal kat kami. Kenapa? Saya nak pecah-pecahkan duit saya semua akaun 13,000. Tu dia panggil tipu. Bukan simpanan satu akaun 14,000, dia kira semua simpanan kita ada tak lebih daripada 15,000, 14,800 nah, 14,800. Campur semua akaun, oh ada 13, ada lebih kurang 80,000 wajib zakat. 60,000 wajib zakat. 50,000 wajib zakat. Sebab apa? Sebab dah lebih daripada yang telah ditetapkan. 20,000 wajib zakat. Sebab apa? Lebih daripada yang kita simpan. Itu zakat. Zakat simpanan. Bila tanya zakat simpanan, suruh ingat. Kita bawa lah bincang. Alah, benda ni boleh ejah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut lah. Lepas tu ustaz suruh letih ni. Banyak kena zakat. Pergi pusat zakat. Pusat zakat ni bukan dia kena sapu semua. Dia akan kirakan. Dia tengok slip gaji. Dia tengok kita punya simpanan. Oh berapa masuk sebulan. Okey dia kira. Berapa kena bayar? Bayar ni lah. Tuan-tuan, orang yang bayar zakat, rezeki dia makin murah. Tak percaya, tanyalah tu apa, Datuk Yusof Aslam. Dia rezeki dia murah tu sebab daripada bapak dia lagi sudah amalkan bayar zakat. Bapak dia gaji 200 bawa bas. Setiap bulan dia akan potong RM5 duit zakat dia. Tu RM200. Tu buat sekarang kekayaan dia subhanallah tuan-tuan. Kaya yang luar biasa. Saya pun lantik dia jadi penasihat penasihat Fakulti Pengajian Islam UKM. Orang kata, ya. Bila tabung haji nak apa nama? Bila tabung haji nak umum apa nama hibah dekat tabung haji. Nanti kena tanya siapa wakil rakyat sini. So sampaikan. Sebab apa? Tak dapat lagi kan? Tak ada dalam sejarah. Ya, justru biar dia orang buat kajian. Saya tak bukan dalam tu. Kalau saya duduk kat tabung haji dah aku cerita dah sekarang ni. Sebab iyalah itu hak rakyat. Memang kena bagilah. Tapi kalau dalam simpanan tabung haji confirm zakat dah potong dah siap-siap. Cuma saya pun tunggu sebab saya pun ada simpanan dalam tu. Zakat tu dia tabung haji akan potong zakat. Dia akan bagi kepada tapi yang untuk Melayu ni dia belum bayar lagi. Ini penting tu Tamu Allah belum bayar lagi. Kalau ada menteri kat sini saya akan cakap dengan menteri. Siapa wakil ayat sini? Kalau Azmi ada kat sini pun saya cakap dengan menteri ekonomi apa dah jadi. Yalah saya faham. Ramai yang tanya sebenarnya. Ramai yang tanya saya mana duit tabung haji tu. Masalahnya pertama saya bukan orang yang berada di dalam tabung haji tu. Kawan-kawan ramai. Tapi bila tanya kawan-kawan, orang pun kata tunggu sehingga pengumuman dibuatkan. Jadi kita pun payah cakap. Tapi kalau tanya UKM, insya-Allah saya jawab. Berapa ramai pelajar UKM? Saya jawab. Cuma nak bagi tahu tadi bab zakat. Datuk Yusof Aslam ni dia kekayaan dia tu luar biasa. Sebab apa? Dia amalkan zakat. Baru ni saja dia menang, dia untung 40,000. 40 juta, maaf. 40 juta. Munafik dua. Sebab apa? Sebab dia cuba buat ikut syariat. Dia ajar orang jangan buat khurafat, jangan buat benda-benda yang salah. Dia belajar. Masa yang pertama dia ikut apa? Dia ikut Darul Syifa punya. Bacaan Darul Syifa. Tapi siapa penasihat yang betul-betul penasihat tak ada.
Jadi saya kata, okey, apa salahnya Datuk nanti lepas ni, kami Fakulti Islam ramai keluarkan ustaz-ustaz, pelajar-pelajar daripada pengajian Islam, syariah, akidah, Quran, sunnah ni, ambil dia orang ni kerja dekat apa? Dekat dalam scope production dia ke, ataupun dia tolong sebarkan. Biar semua tu yang macam penerbit-penerbit TV ni, dia ada penasihat syariah. Lama-lama filem-filem kita ikut syariah lah. Orang kata, ustaz boleh ke buat berlakon? Berlakon boleh, tak salah berlakon. Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut tak salah berlakon, tak salah menyanyi, tapi kena ikut gaya syariat yang telah ditetapkan. Boleh bantu TV Al-Hijrah ni. Sekarang TV Hijrah pun kita susah hati ni, hidup segan mati tak nak. Cerita pun dah tak ada, apa nama dia punya ceramah pun dah kurang, apa program-program pun dah kurang sebab tak ada duit. Itu sebab kita kena ada lagi drama-drama yang patuh syariah. Sebab nak masuk situ, kalau dia cium-cium duduk atas katil berdua tak boleh, tak patuh syariah. So kita kena buat lah slow lah tuan-tuan perempuan. Tapi sebenarnya bermula daripada apa? Dia kaya tu sebab daripada zakat. Kedua, wakaf. Wakaf ni banyak macam surau kita ni. Wakaf ni, wakaf ni, wakaf, semua wakaf tuan-tuan. Wakaf-wakaf ni berapa banyak dapat pahala ni? Macam ni, geng Surau Putrajaya ni, saya penasihat geng Surau Putrajaya, geng muda-muda Putrajaya ni tuan-tuan. Saya mula mengajar di Putrajaya ni daripada tahun 2004 lagi. Oh, menakutkan tuan-tuan Putrajaya ni. Orang Islam ramai 99%, tapi surau banyak masa tu. Tahun 2004-2005. Surau lebih daripada 40 surau. Tak masuk masjid batu dengan masjid besi. Masa tu Allah, surau mengajar ada 6 orang. Saya mengajar kitab apa nama fiqh manhaji. 5 orang depan. Ingat Allah, 5 orang, ingatkan 500. 5 orang, tapi mula sikit-sikit. Alhamdulillah sekarang ni tuan hidup. Tapi nak hidup tu kena attack budak-budak muda. Lahirlah budak-budak muda ni, geng Surau Putrajaya. Facebook dia orang dekat 60,000 lah aktif. Dia buat panggil Ustaz Habib, panggil Ustaz itu, panggil habis semua Ustaz, panggil. Biar hidup. Jadi orang datang. Kadang orang Shah Alam pergi mengaji, pergi belajar kat sana. Sebab dia kuliah dia dengan aircon, surau cantik apa semua. Ramai. Habib Ali lepas isyak mengajar Sahih Bukhari sampai pukul 10.30 penuh tuan-tuan. Nak bagi tahu, alhamdulillah. Kuliah saya dulu 5 orang, sekarang dekat 500 orang. Kuliah bulanan. Sebab apa tuan-tuan? Geng muda-muda dia orang live kan. Bila dia orang live, dia orang perlukan apa? iPhone. Perlukan gadget. Perlukan internet. Tuan-tuan, orang wakaf ni, iPhone ni ada 4 orang. Seorang orang Singapura, seorang Johor, seorang lagi daripada Bandar Baru Bangi, seorang lagi siapa? Ada 4 orang. Bagi. Tuan-tuan, berapa banyak pahala dapat ni? Bila orang Islam kita ada duit, dia boleh berwakaf. Jadi maknanya tuan-tuan, ada manusia dia kaya tetapi dia jadi kedekut. Sebab apa? Al-faqru fil ata. Dia kaya dah, tapi jadi kedekut nak memberi. Ini masalahnya. Kita ada duit, tapi nak belanja kawan jadi takut. Nak bagi belanja surau makan jadi takut. Itu sebabnya benda-benda macam ni tuan-tuan, Allah dah tunjuk dah. Saya pergi kat satu kawasan tuan-tuan. Nak kata bukan kaya fizikal tu dia akan kaya betul-betul. Tak. Dia akan pemurah, tak. Saya pergi ceramah dekat satu kawasan. Kawasan ni tuan-tuan, kawasan orang kaya lah tuan-tuan. Rumah besar rumah dia. Saya rasa nilai rumah situ, sebab ada seorang nak jual, datuk seorang tu nak jual. Tak tahulah ada buyer ke tak, dia suruh saya tolong cari-cari kan. Kalau tuan-tuan nak, bagi tahu lah. Tapi sebelum saya tanya, bagi tahu harga, dia punya maintenance bulanan saja RM11,700. Bayar api, bayar air, bayar RM11,700. Menantu pun cabut lagi. Beli rumah lain duduk tak, dia kata ustaz. Menantu dia kerja jadi pensyarah juga. Dia kata dia duit tu habis kat situ, dia kata. Dia nak jual rumah dia. Kalau nak boleh lah, 10 juta tak mahal. 10 juta. Kawasan mahal cantik. Kereta tu dia tersusun. Tak kenal kereta je nama apa. Rasa macam Mini Cooper, rupanya bukan. Tengok semua rendah-rendah, merah, hijau, kuning semua ada. Panamera, apa Panamera. Porsche Panamera. Tayar saja pun dah 3,000 lebih. 4,000 standard tu. Sebelah, bukan 4-4. Jangan buat lawak. Sebelah. Mercedes C-Class pun 2,500 sebelah. Tu C-Class yang kecil tu. Awak besar tu saya kira lah. Tahu memang mewah. Masa nak pergi ceramah tu, surau dia cantik, surau cantik.
dia sentuh pengurusi dia. Ustaz, tolong tekankan sikit bab ukhuwah. Saya kata, ukhuwah? Kenapa? Bergaduh ke? Tak bergaduh mana Ustaz, cuma bermasam muka. Okey, apa? Inilah masalah dia Ustaz. Tak bayar guard. Gaul kepala saya. Kereta mahal-mahal, rumah juta-juta, kereta pun cecah juta, bayar guard tak bayar. Saya tanya berapa ribu bayar guard. Dia kata, Ustaz, 350 je sebulan. Aib. Lagi kaya, lagi kedekut. Bila tanya kenapa tak bayar? Oh, saya dah bayar ADT. Saya dah bayar alam rumah tu, saya dah dikawal dengan iPhone apa semua. Bang, kalau perompak masuk, awak duduk kat luar negara, kan dia orang kaya duduk luar negara selalu. Siapa yang akan pergi tengok? Kalau kata perompak masuk. Pertama, jiran-jiran. Jiran pun sibuk juga. Siapa akan tengok? Jagalah. Jaga tengok, oh ada perompak. Telefon, baru polis datang. Ingat, polis akan pergi duduk jaga rumah dia saja. Ingat, polis ada masa untuk sakit kepala kerana dia? Tak ada bang. Polis pun tak larat makan Panadol. Banyak rumah lah brother. Polis bukan jaga rumah orang kaya je, dia semua rumah. Jadi tu sebabnya tuan-tuan, lagi kaya lagi kedekut. Rupanya lagi tempat tu mewah, lagi tak bayar guard. Malu kita. Tu jangan tu ingat orang kaya dia terbuat, lagi susah nak bagi. Padahal orang macam dia, orang tu rumah dah juta-juta, kereta juta-juta, dia tulis cek je bayar setahun. 350 kali 12 bulan berapa dah sangat. Tapi yang sedih dia, pengurusi dia, Ustaz, dalam kawasan saya ni 50-50 Ustaz. 50 non-Muslim, 50 Muslim. Sedihnya, majoriti yang tak bayar adalah orang Muslim. Itu lagi malu. Malu kat orang bukan Islam pula. Itu sebabnya tuan-tuan puan, syaitan nak apa? Al-faqru fil ata'. Jadi kedekut untuk memberi. Termasuklah dalam bab-bab ta'awun, tolong-menolong dalam menjaga keselamatan. Manakala yang terakhir, tuan-tuan puan, dia jadi fakir. Apakah yang dimasukkan fakir? Yang disebut oleh syaitan tadi, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kefakiran dalam as-suhbah, dalam persahabatan. Persahabatan bermaksud kekuatan perpaduan ummah. Tuan-tuan tengok negara-negara Islam hari ni, mana ada yang kuat? Negara Islam tuan-tuan rujuk. Tuan-tuan pergi Dubai, orang yang bangunkan Dubai bukan orang Arab. Tuan-tuan pergi Arab Saudi, duit orang kita pergi Saudi ni tak kurang dalam 4 juta orang tuan-tuan. Kita saja. Pergi kat Mekah ni. Ramai pergi. Tapi tengok, mereka tak bersatu juga. Palestin ni 21 bulan ni saya pergi Palestin, bawa jemaah. Tuan-tuan bayangkan, pergi Palestin baru saya tahu kenapalah Palestin ni tak boleh nak merdeka. Dalam Palestin dia orang bergaduh sama dia orang juga, Arab dengan Arab. Tuan-tuan tak payah pergi lah tengok. Sedih tuan-tuan. Yang untung siapa? Yahudi. Yang buat kosmetik daripada tempat lanat, kaum Lut punya kawasan lanat kan dia punya lumpur tu masin digunakan untuk buat scrub. Dia buat, siapa buat? Kilang dia Yahudi. Yang jual siapa? Orang Melayu, orang Arab Palestin. Harga tak kurang $100. Siapa yang untung? Yang untung Yahudi punya kilang. Yang menjual adalah orang Islam Arab. Tuan-tuan, takkan berjaya. Yaman hancur, Syria hancur, Mesir kelang kabut dah sekarang. Tapi kelang kabut baru ni dia lantik Sisi tu sampai 2036 ke. Lantikan tu macam semua hidup lah Sisi pegang tu. Ni lah masalah Arab ni, tak nak berubah. Syria dulu pun sama juga. Hafiz Asad, masa zaman saya belajar kan, dia penjarakan ulama-ulama lebih 15,000 orang. Kat mana duduk? Dalam tanah. Penjara tak tengok tanah. Tu yang ada keluar gila. Ada seorang kawan saya, tu saya ingat saya tahun akhir, bayangkan saya ni alhamdulillah tuan-tuan, duduk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Alhamdulillah, masa kita duduk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni boleh tahan lah, dapat lah, orang kata apa, markah terbaik lah, antara pelajar terbaik. Saya, lepas tu budak Morocco, lepas tu ada budak daripada Tunisia. Kita orang satu geng semua. Dia pelajar antarabangsa banyak. Bayangkan, tiba-tiba nak sekolah college tu nak masuk, tak boleh masuk tahun 2 tu 3, tak boleh. Dia kena masuk tahun 1 dulu. 1 sampai 6 macam tu.
fail 2 subjek, buang daripada Syria terus, bukan daripada college. Dia punya azab dekat situ, tuan. Duduk asrama, tak boleh duduk rumah persatuan semua tak boleh. Jadi kena duduk dengan Arab. Duduk dalam asrama. Tu bau ketiak aku kenal. Ini ketiak Saudi, ini ketiak Yaman, ini ketiak Sudan. Boleh kenal sebab berapa tahun tuan duduk asrama. Yang bestnya, apa nama dia orang ni, tuan-tuan puan, orang Arab ni dia pelik. Kita orang masa belajar tu, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, budak muda ni, sama umur dengan saya, masuk tahun 4 terus. Kita orang macam tengok, hati fi qulubihim marad. Ni siapa, mamat mana ni, budak mana ni, tiba-tiba masuk tahun 4 ni. Kita ada perasaan dengki. Ustaz pun ada dengki juga. Itu nama manusia. Ustaz bukan maksum, Nabi yang maksum. Jadi kena buat apa? Kena muhasabah. Kami muhasabah tau, depan-depan. Kemudian yang mengajar hadis kami adalah Syekh Abdul Qadir Arnaud yang buat Jami' As-Saghir, tahqiq Jami' As-Saghir. Ulama hadis terkenal dekat Syria, di negara Syam. Seluruh Syam tu orang rujuk dia, Abdul Qadir Arnaud. Orang belajar hadis mesti kenal dia. Tuan-tuan, budak ni masuk, kita orang tengok sebelah mata dia ni, mana ni orang ni, tiba-tiba je masuk. Kebetulan dia pula jenis senyap, tak cakap banyak. Kita pun tak tanya dia dari mana. Kebetulan Syekh Abdul Qadir ni, dia ni datang mengajar tak bawa kitab, tapi apa yang dia baca ada dalam kitab. Hadis semua Sahih Bukhari, Muslim dalam kepala dia, termasuk hadis-hadis maudhu' semua dalam kepala dia. Hafal juga hadis maudhu'. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tengah dia baca hadis, dia tak baca macam saya baca daripada Rasulullah terus gitu. Dia tak daripada qala Rasulullah. Daripada tu. Hak tu yang kalah kita tu. Kalah. Saya nama atuk saya pun dah tak ingat dah. Bukan nama atuk, nama moyang dah tak ingat dah. Muhammad Izhar bin Muhammad Kashim. Kashim bin Abdullah. Abdullah bin dah lupa. Dia ingat ingatan dia. Tiba-tiba budak yang duduk sebelah kami ni, yang baru masuk ni, afwan ya Syekh, maaf Syekh, dalam daripada tu, di antara daripada ni ada seorang tertinggal. Ada seorang tertinggal, nama orang itu sekian bin fulan, lahir pada tahun sekian dan mati pada tahun sekian, dan dia, Allahu Akbar, saya naik bulu roma. Kita orang semua tenganga, tuan-tuan. Siapa dia ni? Rupanya dia ni keluar daripada penjara. Dia masuk penjara dengan bapak dia. Dia hafal Quran dalam penjara. Dia hafal hadis Sunan Sittah keseluruhannya dalam penjara. Tuan-tuan, dia keluar, rupanya dia dah dapat temu duga khusus. Disebabkan terlalu alim, sebenarnya dia tak payah ambil pun, dia bagi sijil terus kat dia. Tapi tak, sebab nak ikut prosedur, masuk tahun 4. Tuan-tuan, setiap tahun dia punya markah, tuan-tuan tahu berapa? 99.99, satu tu milik Allah. Yang lain semua dia sapu. Nombor 1, tuan-tuan, kita orang belajar dia balaghah, bahasa sastra, syair Arab dalam kepala, syair Mutamnabbi keluarkan syair gini-gini, berapa ribu syair dia, semua dia angka-angka. Kami dengar dia cerita muntah terus, tuan-tuan. Kata patutlah kau duduk kat sini, ya Allah. Saya belajar pula dengan dia. Belajar kitab malam-malam. Belajar kitab, dia tahu. Hebat, tuan-tuan. Ni nak bagi tahu Allah Ta'ala. Tapi saya dimaklumkan baru ni, dia telah pun syahid. Meninggal mempertahankan negara dia, Syria. Tuan-tuan puan, orang hebat. Saya teringat dia. Muhammad Zubair namanya. Alim sungguh. Semua syekh-syekh malu. Kalau datang dia ada, sampai ke Syekh Abdul Qadir, dia kata, ya bunai ta'al huna. Panggil budak tu datang. Dia dah tua Syekh ni, umur 70 lebih. Datang cium dahi dia. Wallahi, semenjak aku sumpah dengan nama Tuhan, semenjak aku mengajar hadis, tak ada lagi orang boleh tegur aku di mana aku terjatuh. Sebab tak ada orang yang hafal macam aku hafal. Rupanya kamu lebih alim daripada aku. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan puan, itu sebabnya kita kadang-kadang kita kena bermuhasabah. Tengok Syria habis hancur. Negara-negara Islam habis hancur. Sekarang ni yang naik adalah negara-negara yang bukan Islam. Kita malu dengan Jepun, kita malu dengan Korea, kita malu dengan China, kita malu dengan segala negara.
Tu masa saya pergi Mekah baru ni, akhir tahun baru ni, khatib di Madinah, dia kata apa? Dia kata kita patut malu, ikhwanil muslimin, wahai saudara-saudara kalian, kita malu. Wallahi ma indana syai', kita ni tidak ada apa-apa, dia kata. Ni khutbah Jumaat pada di Masjid Nabawi. Daripada kopiah yang aku pakai, hatta al-khiza, sampailah selipar yang aku pakai, laisa min biladil muslimin, bukan daripada negara-negara Islam. Kopiah made in China, serban made in China. Ni jubah saya tempah kat Mekah, made in China kainnya. Betul tak? Selipar saya pakai made in China juga, semua China. Jadi mana? Kita pergi Mekah belikan fridge yang melekat kat fridge kan? Gambar Kaabah, gambar kubur Nabi, gambar pusing belakang, made in China. Mana milik kita? Jadi tuan-tuan dan puan, muhasabahlah. Inilah yang dinamakan al-faqru. Dan sebenarnya banyak lagi. Fakir dalam kepimpinan, fakir dalam pentadbiran, dan macam-macam lagi. Banyak cerita. Sebenarnya dah sampai masa pukul 9. Sebelum Haji banyak tanya soalan, saya berhenti dulu. Guru Haji. Ya? Ya, betul. Jadi tak perlu lagi dah buat. Suruh Cina, upah kat Cina, dapat lagi murah. Sepatutnya. Eropah pun, barang-barang pun ambil daripada Cina juga. Betul. Murah. Sepatutnya saya melihat orang Arab dia boleh melabur, tetapi tak gunakan duit pelaburan itu kepada tempat yang betul. Adalah beberapa kedai tempat jubah orang Cina Islam kita buat, tapi tak banyak. Kainnya tetap daripada yang bukan Islam. Jadi oleh sebab itu orang Arab kena bermuhasabah, orang-orang kaya, jutawan-jutawan kena muhasabah. Jadi benda inilah yang kita kena ambil perhatian. Jadi kalau kita tak balik kepada Islam, kita tergolong daripada orang yang Allah sebut tadi, faqru. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan janjikan fakir, dan inilah kefakiran yang saya sebutkan tadi. Bukan kaya. Duit tu semua orang ada duit, tetapi kefakiran tu yang kita takut. Dia kaya tetapi dia fakir, itu yang kita menakutkan kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan puan, merahmati kita semua, dan doakanlah tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan yang paling penting, negara kita terus aman, terus ditadbir dengan baik, tadbir urus dengan betul, dan yang paling penting, hak rakyat dapat dilaksanakan dengan baik. Pemimpin-pemimpin, kita doakan semoga mereka ini sentiasa bermuhasabah dan sentiasa balik kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka ini tidak terpengaruh dengan sistem-sistem politik yang tidak betul. Jadi apa-apa pun kita kena muhasabah, yang selepas, yang sebelum dan yang selepas, semuanya kena bermuhasabah. Semua Allah nak tunjuk mereka tu. Sekali menang dan sekali kalah. Dan tak mustahil yang menang akan jadi kalah, yang kalah akan jadi menang, dan itu semua adalah lumrah dalam kehidupan. Tetapi kita orang Islam tetap kena bersatu dan kena kuat. InsyaAllah kita doa yang terbaik untuk negara kita, dan saya doakan juga agar tabung haji cepat mengumumkan apa yang sepatutnya, sebab dah ramai sangat tanya. Haji ni orang yang ke 199 rasanya. Saya rasa pagi esok cukup 200. Semalam saya kat Johor pun orang tanya, saya pun confused. Rasanya nama saya tidak ada dalam senarai bot tabung haji tu. Tapi kawan-kawan saya adalah, insya-Allah kita doakanlah mereka buat yang terbaik. Dan saya tahu kawan-kawan saya tu antara orang yang sangat amanah. Antaranya Datuk Daud Bakar, antaranya Dr. Ashraf Hashim, bekas anak bekas menteri mufti wilayah persekutuan. Itu semua atau orang yang lurus. Kita doakanlah biar mereka buat kerja mereka. Kita ni sebagai rakyat, kita doa yang terbaik insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.